'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Markus bab yang pertama, ayat ke-16 hingga ayat ke-20, dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab versi Borneo. Ketika Yesus sedang berjalan di pinggir laut Galilea, dia ternampak Simon dan saudaranya Andreas sedang menebarkan jala di danau kerana mereka nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala insan." Dengan serta-merta mereka meninggalkan jala mereka dan mengikutnya. Sejurus berjalan, Yesus melihat dua orang lagi adik-beradik bernama Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Mereka sedang duduk mengemaskan jala di dalam perahu. Yesus terus memanggil mereka. Kedua-dua beradik itu meninggalkan bapa mereka, Zebedeus, dengan orang gajinya di dalam perahu, lalu mengikut Yesus. Dan inilah petikan yang kita lihat apabila Yesus ingin memulakan pelayanannya. Yesus memanggil pengikut untuk menjadi pengikutnya. Dan di sini kita melihat 4 orang, yaitu Simon, yaitu akan dipanggil sebagai Petrus, dan juga Andreas, dan juga Yakobus, dan juga Yohanes. 4 orang ini. Inilah 4 orang yang pertama yang Yesus panggil sebagai pengikutnya. Dan apabila saya melihat petikan yang kita baru baca tadi, saya mendapati ada 4 perkara yang kita boleh pelajar. 4 ciri-ciri orang yang dipilih ataupun yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. Dan ini kita boleh perhatikan dalam kehidupan kita dan juga apabila kita mengkaji Alkitab. Yang pertama ialah Tuhan Yesus memilih orang yang bergantung kepada Tuhan. Ini kita lihat sebagai 4 orang pengikut ini. Mereka berasal daripada Galilea, dan Galilea dilihat sebagai tempat yang di mana orang Yahudi yang dilihat sebagai kelas bawahan sedikit kalau dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Jerusalem. Dan kalau kamu tinggal di Jerusalem, kamu dianggap sebagai orang Yahudi yang ada kelasan yang lebih tinggi sedikit. Tetapi mereka ini ialah orang Galilea, dan juga pekerjaan mereka ialah nelayan, iaitu bukan pekerjaan yang rendah tetapi pekerjaan yang biasa-biasa. Dan kalau kita lihat apabila Petrus dan juga Yohanes, apabila kita membaca dalam Kisah Para Rasul, apabila mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan, orang berkata begini tentang Petrus dan juga Yohanes dalam Kisah Para Rasul bab yang keempat ayat ke-13. Mereka berkata bahwa kedua orang ini orang yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih, dan mereka melihat Petrus dan juga Yohanes sebagai orang yang tidak ada pendidikan ataupun orang yang tidak ada formal education. Dan ini yang kita perhatikan. Setiap kali Tuhan Yesus memanggil orang, kebanyakan mereka ialah orang yang rendah. Ataupun kalau kamu baca dalam 1 Korintius bab yang pertama, ayat ke-26 hingga 31, di mana Paulus mengatakan bahwa Tuhan memilih orang yang dianggap dunia sebagai bodoh, dan orang yang dianggap dunia sebagai lemah dan juga rendah, dan juga orang yang dihina. Tuhan memanggil mereka ini. Dan Paulus berkata bahwa supaya kita tidak boleh berbegah dengan kebijaksanaan kita ataupun dengan kekuatan kita ataupun dengan sebagaimana tinggi pun derajat kita tidak boleh bermegah begitu, kerana semuanya kerana Tuhan dan orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh bermegah dengan siapa kita kalau kita dibandingkan dengan Tuhan. Dan oleh itu pengikut yang Yesus panggil adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Fikir lagi, kamu teringat tentang bagaimana Tuhan memanggil kamu. Apakah kedudukan kamu pada masa itu? Apakah status kamu pada masa itu? Kamu berdosa. Kamu dan saya hidup dalam dosa. Dan apabila Tuhan Yesus memanggil kita dan menyelamatkan kita dan menggerakkan iman kita untuk percaya kepadanya, kita melihat bahawa tiada yang hebat tentang kita. Hanya kerana Tuhan Yesus yang hebat yang memanggil kita. Oleh itu setiap kita, apabila Tuhan Yesus memanggil pengikutnya, Yesus memanggil orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang tidak bergantung kepada kekuatan mereka ataupun kebijaksanaan mereka, tetapi kepada siapa Tuhan itu. Mereka ialah orang yang sentiasa bergantung kepada Tuhan. Yang kedua ialah, saya lihat di sini ialah
orang yang sentiasa sibuk bekerja. Dan inilah orang yang selalu Yesus panggil. Dan kalau kamu lihat dalam perjanjian lama, contohnya Nabi Amos, Tuhan memanggil dia apabila dia menjadi gembala. Begitu juga dengan Daud, apabila Daud dipanggil untuk menjadi raja Israel. Daud pada masa itu dia menggembala. Dan kalau lihat Musa dan mereka yang lain, kamu lihat mereka sedang bekerja ataupun mereka sedang melakukan sesuatu apabila Tuhan memanggil mereka. Begitu juga dengan 4 orang pengikut ini. Tuhan memanggil mereka kerana mereka sedang sibuk bekerja. Ini bukan sibuk dari segi sibuk untuk buang masa, tetapi sibuk kerana mereka ada pekerjaan mereka. Dan ini kita lihat kalau dalam ayat yang ke-16, mereka, kalau kita lihat, Simon dan juga Andreas sedang menebarkan jala di danau. Begitu juga kalau kita lihat Yakobus dan juga Yohanes, mereka sedang duduk mengemaskan jala di dalam perahu, iaitu dalam ayat yang ke-19. Mereka sedang melakukan sesuatu. Dan ini clue yang kita boleh perhatikan. Yesus memanggil orang yang sentiasa sibuk bekerja melakukan pekerjaan mereka ataupun panggilan yang Tuhan panggil kepada mereka. Mereka sedang melakukan sesuatu. Pada masa itu Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan kita lihat dari segi pemuritan ataupun dalam kehidupan Kristian kita, orang yang malas, orang yang hanya menunggu kosong, ataupun orang yang tidak ada arah tuju dalam kehidupan mereka, mereka ini selalunya bukan yang masuk dalam kerajaan syurga. Orang yang malas tidak boleh menjadi pengikut Yesus. Yesus memilih orang yang sentiasa sibuk bekerja, melakukan pekerjaan mereka. Ketika itulah Yesus memanggil keempat mereka ini. Dan yang ketiga ialah Yesus memilih orang yang bersedia dan committed. Kalau kita lihat ayat yang ke-18, apabila Yesus memanggil mereka, dengan serta-merta mereka meninggalkan jala. Begitu juga dengan ayat ke-20, kedua-dua adik-beradik itu meninggalkan bapa mereka dengan orang gajinya di dalam perahu, lalu mengikut Yesus. Mereka terus meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka inilah orang yang bersedia dan orang yang committed. Seolah-olah mereka bersedia untuk panggilan Yesus, dan bila-bila masa sejak Yesus memanggil mereka, mereka terus mengikuti Yesus. Dan ini kalau kita lihat, mereka belum lagi mengenal Yesus secara menyeluruh. Mungkin mereka pernah melihat mujizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka belum tahu Yesus secara menyeluruh. Mungkin Yohanes Pembaptis yang menyuruh mereka untuk mengikuti Yesus. Apa saja yang terjadi kalau kita lihat, mereka belum melihat Yesus dengan sepenuhnya, tetapi mereka tetap pergi mengikuti Yesus. Mereka bersedia dan terus committed untuk mengikuti Yesus, walaupun mereka mengambil risiko sebab mereka belum lagi mengenal Yesus sepenuhnya. Dan yang keempat ialah Yesus memanggil orang yang mahu belajar dan senang diajar. Orang yang want to learn something and someone who is teachable. Dan ini kita lihat daripada keempat-empat mereka. Yesus berkata begini kepada mereka dalam ayat yang ke-17, ikutlah aku, follow me, Jesus says. Dan Simon dan Andreas terus mengikuti Yesus dalam ayat yang ke-18. Dan juga Yakobus dan juga Yohanes lalu mengikut Yesus dalam ayat yang ke-20. Mereka terus mengikut Yesus. Apakah yang dimaksudkan dengan mengikut? Mengikut bermaksud kita ingin belajar daripada seseorang. Kita ingin mencontohi seseorang. Kita ingin menjadi saksi kepada orang itu. Kita juga ingin mengenal orang itu. Dan mengikut Yesus ialah sesuatu journey ataupun perjalanan dalam kehidupan Kristian kita. Kita mahu belajar, dan juga bukan hanya mahu belajar, kita juga mahu diajar oleh Yesus Kristus. Dan ini 4 ciri-ciri yang saya lihat. Kita boleh semak dari kita dan kamu dan saya. Yang pertama ialah orang yang bergantung kepada Tuhan. Inilah orang yang sangat-sangat layak menjadi pengikut Yesus. Orang yang tidak menganggap, tidak bermegah dengan apa yang mereka miliki ataupun apa yang mereka ada, tetapi terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua ialah orang yang sentiasa sibuk bekerja. Orang yang malas
tidak boleh dimasuk dalam kerajaan syurga. Yang ketiga ialah orang yang bersedia dan committed. Orang yang sentiasa standby, orang yang sentiasa bersedia apabila Tuhan memanggil mereka. Dan yang keempat ialah orang yang mahu belajar dan senang diajar. Banyak pengikut Kristus pada masa sekarang tidak mahu belajar, hanya tahu sedikit terus sombong. Jangan begitu. Kita harus sentiasa belajar dan juga melembutkan hati kita supaya kita senang diajar oleh Tuhan. Dan oleh itu, ini 4 perkara yang kita boleh perhatikan daripada Markus bab yang pertama ayat ke-16 hingga 20. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Shalom.